أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم.
أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Kita mulakan pertemuan kita pada malam yang barakah ini dengan membacakan Tanzil Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Pertama kita ucapkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini waktu Malaysia 9.3 malam lebih kurang, kita dapat menyambung semula pertemuan dan pembacaan ayat Quran kita merangkumi 4 perkara, iaitu kita baca Al-Quran, kita tajwid, kita lihat sedikit pemahaman tajwid, bukan mesti nama hukum tapi pemahaman. Yang ketiga ialah berkaitan dengan tadabbur, mengambil intisari sebahagian daripada Al-Quran, penghayatannya. Dan yang keempat ialah kalau ada doa yang ringkas yang boleh kita hafal, sama ada kita yang membacanya ataupun kita boleh beri kepada orang lain untuk membacanya sesuai dengan keperluan dan keadaan seseorang. Ada doa sempena-sempena dengan keadaan tertentu, ada doa bersifat umum seperti mohon kesejahteraan hidup dunia dan akhirat, mohon diterima amal dan sebagainya, umum. Ada doa mungkin khusus tentang zuriat, khusus tentang rezeki, khusus tentang apa. Jadi kita tengok pada keadaan dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah, hari ini kita teruskan. Hari ini kita akan baca surah Maryam. Terima kasih kepada yang melaksanakan share. Dan juga sama ada dia buat watch party ke, ataupun dia share, maksud saya, ataupun dia tag nama kawan-kawan dia, anak saudara, keluarga, kawan-kawan, rakan-rakan WhatsApp group. InsyaAllah mudah-mudahan diluaskan manfaatnya, insyaAllah. Dan saya percaya sebenarnya yang ada lebih kurang 200-300 orang yang biasanya mengikuti perkongsian kita pada malam ini, bukanlah semuanya tidak tahu, dan kebanyakannya semua tahu membaca Al-Quran. Cuma perkongsian ini lebih bersifat ulang kaji dan refresh apa yang kita sudah sedia tahu. Mudah-mudahan insya-Allah memantapkan lagi ingatan, hafalan dan juga pengetahuan kita tentang Al-Quran. Hari ini termasuk surah Maryam, iaitu pada muka surat 305. 305. Secara umum semua sekali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru masuk, yang dapat akses ke Facebook. Mudah-mudahan insya-Allah dipermudahkan oleh Allah. Hari ini kita masuk kepada surah Maryam, iaitu pada muka surat 305. Kita terus kepada ulang kaji sikit tentang pembelajaran kita semalam. Semalam kita ada cerita tentang mad badal, iaitu saya ceritakan mad badal bentuknya ialah ada huruf mad selepas huruf hamzah. Contoh ialah Adamu. Jadi alif kosong sebelumnya berbaris atas tapi hurufnya hamzah. Ini dipanggil mad badal. Seperti juga tambahan perkataan yang kita semalam baca, amanar rasulu bima amanar rasul, kan ayatnya. Jadi alif kosong sebelumnya baris atas tapi hurufnya adalah huruf hamzah. Maka kita sebutkan dia ni mad badal. Kenapa nama badal? Kerana asal sini hamzah digantikan dengan alif. Jadi namanya badal. Okey. Kemudian saya tunjukkan beza kalau hamzah itu alif huruf madnya selepas hamzah. Kalau macam ni,
Ini kita panggil mad badal sebab huruf madnya selepas daripada hamzah. Tapi kalau huruf madnya, kalau hamzah tu berada di atas huruf. Hamzah tu berada di atas huruf. Yang ini kita tak panggil mad badal. Jadi kalau ada hamzah berada di atas huruf waw, tiba-tiba sini ada baris depan, maka kita tak panggil dia mad badal. Tapi kalau waw itu kedudukannya sebelah, selepas daripada hamzah ni, maka kita panggil dia mad badal. Sama juga perkataan imanan. Imanan. Ada ya, mad, kosong, sebelumnya baris bawah, hamzah. Kita panggil dia mad badal. Ya kosong, sebelumnya ada hamzah. Tak kisahlah hamzah ni dia tumpang rumah alif ke, dia tumpang waw ke, yang penting bacaan dia adalah hamzah. Tapi kalau kita jumpa macam ni, bukan dua-dua, ni salah satu. Ada rumah ya, hamzah atas dia. Ataupun rumah ya, hamzah bawah dia. Yang ini kita tak panggil dia mad badal. Sebab dia duduk di atas huruf ataupun di bawah rumah huruf tersebut kalau sebelum. Okey, itu cerita kita semalam. Dan kita telah pergi kepada mad asli dan juga mad badal secara ringkas dan mudah mudahan insya-Allah. Dan hari ini insya-Allah kita akan mulakan bacaan kita dalam surah Maryam. Yang mana dia bermula dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, iaitu huruf yang terpotong-potong. Satu huruf yang satu-satu huruf dibacakan. Maka huruf yang muqatta'ah ni, isu dia hari itu ada mad asli harfi. Ingat tak? Kita hari itu ada belajar mad asli harfi. Iaitu ada ejaan 5 huruf yang cara baca dia, cara baca mad asli. Ada 5 huruf. Hayyun, Tuhrin. Ada 5 huruf, cara bacaan dia dekat awal surah, semuanya menggunakan cara mad asli. Ha, Yasin, Hamim, Taha, Ha, dan juga huruf Ra. Kat sini, kita akan jumpa surah Maryam ni, 2 daripada 5 huruf ni. Apa dia? Cuba perhatikan. Ha dan juga Ain. Ha dan juga huruf Ya. Ini ada bacaan dia 2 harakat. Dan ini juga ada bacaannya adalah 2 harakat juga. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita tahulah bila kita tengok Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad tu, kita tahu Ha nak baca berapa panjang? Dia tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris depan. Jadi sebut sebutan huruf saja. Ha. Ya nak baca baris apa? Jawapannya tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris depan. Lalu dibaca dengan menyebut nama huruf. Ya. Ha, Ya. Soalannya sekarang, Ha berapa panjang? Ya berapa panjang? Ulama menetapkan bahawa panjangnya ialah berapa harakat tadi? Ha 2 harakat, Ya 2 harakat. Sebab dia dikira mad asli harfi. Kenapa nama dia mad asli harfi? Sebab mad asli yang lain yang bentuk kalimah, mad asli di tempat lain, semuanya nampak huruf dia. Malahu, malahu. Nampak alif kosong sebelumnya baris atas. Tapi kalau kita jumpa Ha, Ya, Ain, Sad, mana nampak alif dia? Mana alif ha dia? Mana alif dia? Ada tak kat sini? Alif kosong sebelumnya baris atas. Alif tak ada, baris pun tak ada. Ya, nampak tak alif dengan baris dia? Alif tak ada, baris pun tak ada. Tapi macam mana kita tahu? Kita tahu dengan sebab mempelajari adanya mad asli bentuknya harfi. Adanya mad asli bentuknya apa tadi? Harfi. Dalam ejaan huruf baru kita nampak. Hurufnya kita tak nampak ejaan mad asli dia. Jadi kita tahu Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad nanti. Ha, Ya tu panjangnya adalah 2 harakat. Okey, baik. Kita teruskan memulakan bacaan kita. Sebelum kita mulakan bacaan kita, ada beberapa kenalan terdekat saya yang dalam masa terdekat ini baru kembali ke rahmatullah. Ada juga sebahagian daripada sahabat kita yang berada di dalam talian. Hari ini atau semalam ulang peringatan, bukan ulang tahun lah, kita sebut ulang peringatan kematian arwah suaminya. Yang pertama yang pernah saya kenal, namanya almarhum Zaidi Mazlan. Dia duduk di Taman Seroja di Tampoi. Kemudian ada sahabat umrah saya, mak dia nama Bainah Mansur. Semalam almarhumah Bainah Mansur semalam baru kembali ke rahmatullah. Dan seorang lagi Kak Sina yang mana arwah suaminya Haji Ahmad Sopian bin Abdul Majid. Jadi saya mohon dan ajak bersama-sama
Marilah sama-sama kita ikhlaskan hati kita dengan barakah majlis Al-Quran, dengan keberkatan majlis ilmu, dengan keberkatan waktu malam, waktu yang baik. Maka kita hadiahkan sesuai dengan pendapat majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah yang membolehkan menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal. Maka kita niatkan bagi 3 orang almarhumin ini, mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat dengan kita membacakan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, dinaikkan dan ditingkatkan darjatnya, diangkat segala bentuk siksaan di alam kubur dan juga di akhirat. Mudah-mudahan masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, kita terus kepada surah Maryam. Bersedia? Muka surat 305. Juzuk ke-16. 305. Ayat yang pertama. Sampai ayat 11. Perhatikan mad badal yang ada, mad asli yang ada. Sebab hari ini saya nak masuk sikit kepada mad far'i. Kalau mad badal dengan mad asli kita tak dapat tackle dengan baik, hari ni kita nak masuk susah sikit. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كافها يا عين صاد. Saya ulang. Ini 6 harkat, 2 harkat, 2 harkat, 6 harkat, 6 harkat. Tapi ain nak masuk sad nanti ada dengung 2 harkat. Sekali lagi kita ulang. 1, 2. Kafha ya ain صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Saya ulang dari awal ayat 4. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Saya ulang potongan yang akhir. اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Saya ulang kali ketiga. اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
Baik, saya sengaja ulang 3 ni sebab nanti besok akan datang, bukan esok lah, maknanya akan datang kita ada penerangan sikit, perkongsian sikit. Teori biasa yang kita guna dalam kebanyakan pembelajaran Quran, huruf yang ketiga baris depan, maka hamzah wasal kita akan mula baris depan. Tapi saya baca tadi ismuhu, ismuhu, saya baca baris bawah. Kenapa dan bagaimana nanti kita perbincangan kita bukan hari ni ya. Sekarang daripada ayat 1 sampai ayat 7 kita perhatikan mana mad asli yang kita boleh kesan. Yang pertama ha ya. Ni mad asli tapi harfi, saya cerita tadi. Contoh mad asli yang lain Zakaria. Yang ni hari tu kita bincang. Iaitu ada tempat dia jadi mad asli ketika mana wakaf. Bila kita wakaf kat sini mad asli. Ya. Baik. Kemudian id nada, nada. Na, alif kosong sebelumnya baris atas. Kemudian alif maksurah ataupun alif saghirah di sini, alif saghirah kosong sebelumnya baris atas. Jadi ni semua mad asli ya. Baik. Kemudian kalimah qala, kita tak pergi setiap huruf saya tunjukkan secara rambang. Kalimah qala, alif kosong sebelumnya baris atas. Ni kita panggil mad asli. Kemudian ada tak daripada ayat 1 sampai ke ayat 7 tempat namanya mad badal? Ada tak? Apa kalimah dia? Mad badal. Ayat 1 sampai 7. Ada tak mad badal? Alif kosong sebelumnya hamzah. Waw kosong sebelumnya hamzah baris depan. Ya kosong sebelumnya hamzah baris bawah. Ya kosong sebelumnya hamzah baris bawah. Kalau kita perhati, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Surah ni baris yang ke-6. Min ali Ya'qub. Kalimah ali. Kalimah ni kan hamzah, alif kosong di atas. Ustaz, kenapa Ustaz cakap kosong? Kenapa tak cakap sukun ke apa? Kan saya kata bahasa saya ni bahasa kampung. Saya ni bukanlah qari peringkat Johor Baru, bukanlah qari Johor, qari junior pun bukan. Jadi bahasa saya ni bahasa kampung. Jadi janganlah marah. Saya cuma tunjuk saja apa yang saya tahu cara baca dia. Jadi kalimah ali tadi tu masuk dalam kategori nama dia apa? Mad badal. Apakah dia dalam kategori syabih bil badal? Yang itu perinci insya-Allah. Nanti satu masa nanti ada rezeki kita kongsikan. Kita ambil mudah dulu. Mad badal. Yang penting jangan main bedal. Okey, sekarang kita ayat 7 selesai. Sekarang kita cantik. Siapa yang jawab ni? Hajiah Zainab Saleh. Cantik. Ali Ya'qub. Kita teruskan baca. Ayat 8 sampai 11. Kita nak habiskan sebelum kita masuk mad far'i. Apa cerita dia? Baik. Sedia semua? Ayat 8. 1, 2. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira. Saya ulang. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira. Aqira. Ra kat sini. Nama tepat dia bila berhenti kita panggil memanglah mad niwat. Tapi saya ada itu dah beritahu kan. Dia masuk juga dalam kategori mad asli ketika wakaf. Mad asli secara hukum secara hukum ketika wakaf. Tapi tak nak panggil mad asli Ustaz, nak panggil mad iwat. Iya, panggil lah. Yang penting ceritanya saya cerita bentuk bacaan Kita ulang. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kana imraati aqira. Wa كانت امرأتي عاقرا. Saya ulang. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. Saya ulang. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب
اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, suara jelas tak? Hari ni suara saya agak bersifat keramli saripan. Bukan pinjam nama Ramli Sarip sebab suara dia suara unik kan. Suara hari ni ada suara, ada serak sikit. Tak apalah. Jazakumullah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Baik, apa yang saya nak ajak, kita sama-sama melihat. Ajak bukan mengajar ni. Ajak sama-sama kita lihat. Dekat sini tadi, ayah. Qala rabbi ja'alni ayah. Sebenarnya baca Quran ni kan, yang paling cantik kalau kita boleh baca dengan apa? Lahjah Arab. Antara keunikan, keindahan baca Quran kalau kita boleh baca dengan lahjah Arab. Bila kita sebut, kita baca tu Arab, ingat Arab yang baca. Itu yang paling cantik sekali Tapi kalau kita boleh baca walaupun tak menampak sangat macam kefasihan Arab, bukan kefasihan orang Arab orang Arab tak semua pandai baca Quran, tapi kefasihan Arab maknanya ada standard pembacaan Quran yang tinggi. Yang itu mudah-mudahan ada satu anugerah yang lebih lah. Sebahagian qari-qari kita saya tengok dia punya bacaan bagus, luar biasa hebat. Baik, kita nak pergi kita dah cerita mat badal, dah cerita mat asli. Hari ni saya nak cerita sikit macam mana terjadinya ada yang disebut namanya mat far'i. Mad far'i. Hari tu kan kita cerita mad asli kan? Hari tu kita cerita mad asli kan? Okey, mad asli bentuk dia hari tu kita dah faham. Hari ni saya nak cerita mad far'i. Macam mana ejaan mad far'i? Kita tengok Saya tulis kat sini. Fa, ra. Nampak jelas tak? Ain, mad far'i. Kat sini saya tulis mad asli. Okey. Apa maksud mad asli? Asal. Mad yang asal. Iaitu dia punya kadar panjang dia sebagaimana panjang yang asal dia 2 harakat. Okey. Nampak ke tak nampak ni? Saya pun tak pasti ni. Mudah-mudahan nampak kot. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan nampak ni. Okey. Mad asli sebelum ni, bila kita cerita tentang mad far'i, ataupun far'i ni maknanya apa? Far'i ni maknanya cabang. Far'i ni maknanya apa? Maknanya cabang. Jadi bila mad asli, kita cerita mad far'i maknanya mad cabang. Cabang daripada asli. Jadi maknanya daripada asli jadilah dia. Daripada asli jadilah dia. Saya risau ni, dia macam tak berapa fokus pula. Sebelum ni okey je. Atau saya buat macam ni. Kalau buat melintang. Sama saja Okey, sekejap. Mudah-mudahan nampak Wallahualam, saya tak pasti ni. Cerita dia daripada mad ni, kalaulah kata mad asli, kalau dia jumpa ada isu, kalau dia jumpa hamzah, nanti dia ada hukum tersendiri. Kalau dia jumpa apa? Jumpa hamzah. Kalau dia jumpa tanda mati, nanti dia akan ada cerita. Okey? Dia akan ada cerita. Contohnya saya bagi contoh. Mad asli. Apa yang kita pernah jumpa? Bentuk mad asli. Contohnya, kalimah dia ialah ba alif mati di atas ba. Ni, contoh dia. Ba alif mati di atas ba. Ataupun alif kosong sebelumnya baris atas. Ni panjang ni berapa? Mad asli kan? Ba. Berapa harakat ba? 2 harakat. Ba, 2 harakat. Tapi mad asli ni, dia akan mula jadi mad far'i. Mad maknanya cabang. Ada nama baru, ada isu baru, ada cerita baru, ada masalah baru, ada cabaran baru, ada hukum baru. Bila mana?
bila mana dia bertemu dengan huruf siapa tadi ni? Huruf Hamzah. Bila letak sebelah dia tiba-tiba datang huruf Hamzah, katalah begitu terjadi, kadang-kadang dia ada nama baru. Contoh saja. Mad wajib muttasil. Ada orang pernah dalam belajar ni. Nama dia apa? Mad wajib muttasil. Okey. Kadang-kadang mad asli juga. Contoh, fi. Mad asli kan? Mad asli. Ya kosong sebelumnya fa baris bawah. Mad asli kan? Fi. Ni mad asli. Okey, mad asli. Tiba-tiba dia berjumpa dengan huruf Hamzah juga. Huruf Hamzah kat mana? Dekat perkataan lain. Tapi selepas dia, bila dia baca secara wasal, wa fi anfusikum, contohlah kalau ada ayat dia, wa fi bila mad asli jumpa Hamzah pula, dia pecah lagi, ada dalam dua kalimah. Nanti dia panggil lah, mula nama dia mad jaiz munfasil. Boleh panggil mad jaiz munfasil, boleh panggil mad munfasil, bolehlah panggil mad jaiz. Nama tu nanti istilah kita cerita kemudian. Ceritanya faham. Bila mad asli jumpa bab Hamzah ni, dia ada perkara nak bincang. Tu cerita dia. Ada isu baru yang akan timbul. Nanti mulalah dia akan ada panjang hukum dia tersendiri, ada cara baca dia tersendiri. Dia mulalah ada. Sebab cerita dia mad asli jumpa Hamzah. Okey. Semua ni dia panggil mad cabang. Cabang daripada siapa? Cabang daripada mad asli. Dengan sebab mad asli adanya mad far'i. Mad far'i ni bukanlah ada khusus cerita mad khusus, tapi nak cerita dia kembangan daripada mad asli tu, lanjutan, bukan kembangan, lanjutan daripada tu. Okey. Tapi adakah mad asli ni dia jumpa Hamzah je jadi isu? Tak juga. Kadang-kadang kerana jumpa tanda sukun, nampak ni? Sukun, tanda mati. Kadang-kadang jadi hukum yang baru. Contohnya tak payah jauh-jauh. Kita tengok di sini. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Himi. Kalau saya sambung, Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Kalau saya baca sambung, hi ni saya akan baca dua harakat. Sebab hi ni dikira mad asli. Ya kosong sebelumnya baris bawah. Hi. Kalimahnya kan? Saya tuliskan. Hi. Ha. Ya. Ya kosong sebelumnya baris bawah. Apa nama dia? Mad asli. Ha, ya kosong sebelumnya baris bawah. Apa namanya? Mad asli. Cuma bila kita wakaf, bila kita berhenti. Berhenti kat mana? Berhenti dekat huruf mim. Bila kita berhenti kat huruf mim yang asalnya baris bawah, mi, sekarang dah diganti dengan baris mati. Kita sukunkan. Ganti secara bacaan. Tapi jangan diconteng Quran tu diganti. Jangan. Secara bacaan kita letak mati. Jadi bila mad asli jumpa mati, mesti ada cerita baru. Ni, mad asli. Saya ulang tadi. Mad asli bila jumpa sukun, tanda mati, maka dia akan ada hukum baru. Nanti kat sini baru kita akan tengok. Nama dia mad arid lisukun. Adalah cerita dia tu. Nama dia apa? Mad arid lisukun. Adalah cerita dia. Cerita dia bila? Nantilah, sabar. Kita nak faham konsep je dulu hari ni. Malam ni kita faham konsep macam mana datang. Okey. Adakah dia cuma jadi mad arid lisukun? Tak. Ada ulama kata bukan saja mad arid lisukun. Kadang-kadang dia jadi apa tau? Dia jadi namanya mad lazim. Mad lazim. Contohnya apa? Mari saya tunjukkan. Ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Hamzah alif. Kalau kita panggil ni mad badal kan? Bentuknya sama macam mad asli, cuma isu dia Hamzah. Mad badal kan? Tambah dengan huruf lam yang mati. Ada dalam Quran. Kalimah dia al-ana
maka hukum dia ada hukum yang baru. Nama dia mad lazim. Nama dia apa? Mad lazim. Nama dia kalimi mukhaffaf, nanti kita cerita. Okey, mad lazim mukhaffaf mad lazim mukhaffaf. Senang cerita kita faham macam itulah. Tapi mad lazim ni kadang dia ada pecah lagi, ada harfi lah dan sebagainya. Kalau contoh mad lazim harfi mad lazim harfi macam kita baca di awal surah. Alif lam ra. Jangan ambil alif lam mim dulu. Alif lam ra. Alif lam. Macam ni je lam. Lam, alif. Kemudian tambah dengan apa? Huruf mim. Mim mati. Alif lam. Lam. Asalnya la. Dua harakat. Mim dimatikan. Lam. Dia datang hukum yang baru. Nama dia mad lazim harfi. Dia ada cerita dia. Tak apa, tak ingat nama tak kisah. Yang penting faham konsep je. Mad asli jumpa hamzah, ada isu baru. Mad asli jumpa hamzah, ada nama baru. Ni nama ni semua far'i, cabang. Yang ni nama dia asli. Termasuk kita kategorikan sekali lah badal ni. Kita mudah cara badal ni kita masukkan je lah sebab bentuk dia sama. Untuk mudah faham aja. Ni bukan ilmiah sangat ni. Dah faham. Okey. Nanti dia jadi nama-nama baru. Termasuk kat atas ni nanti mad silah tawilah ataupun ada ulama namakan mad silah kubra. Mad silah tawilah, mad silah kubra, ada haul kinayah, nanti kita cerita. Yang penting faham mad asli jumpa hamzah ada cerita baru, mad asli jumpa huruf mati ada cerita baru, ada hukum baru. Nama dia far'i, cabang daripada dia. Ada ulama pula dia tulis pula, dia kata kita kena pecahkan lagi kategori. Sebab tu kalau ada orang disebut qalqalah sugra, qalqalah kubra, ada dua bahagian. Ada kata tak, tiga bahagian. Qalqalah akbar, yang ada kata pecah. Pemecahan kategori dengan nama-nama baru, ini adalah pendekatan ulama-ulama Al-Quran untuk memudahkan kita belajar. Tetapi apakah pecahan itu nama-namanya sudah ada sejak zaman Rasulullah? Jawapannya, nama-nama istilah tidak ada zaman Nabi. Cuma cara pembacaan yang benar semuanya sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma nama-nama. Contoh ginilah. Sekarang ni kalau baju, ada orang bagi nama ni baju kebaya. Ini baju kebarung. Nanti akan datang ada baju apa? Baju kebangkitan. Ada baju kebangsaan. Semua keba. Nama tu bila muncul? Tahun 2020 muncul. Tapi baju yang serupa, yang namanya baju, 100 tahun dulu ada tak baju? Ada dah, baju dah ada. Cuma nama dia muncul kemudian. Kerana orang pecah-pecahkan kategori. Asing-asingkan, beza-bezakan. Sama juga kita nak mudah faham, bacaan secara bertajwid sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Cuma namanya, yang ni asli, yang ni far'i, yang ni jaiz, yang ni munfasil. Yang ada nama dia munfasil hukmi, ada munfasil hakiki. Itu semua nama ijtihad ulama untuk membuat penyusunan. Jadi kadang-kadang ada beza-beza sikit istilah. Jadi kalau kita dengar, kenapa ni barunya istilah? Tapi cara baca betul. Jawapan dia, kadang-kadang memang ada satu tempat, 2-3 istilah. Jadi jangan bimbang. Yang penting kita faham konsepnya dulu. Masya Allah, mudah-mudahan. Ni saya cerita ni faham ke tak faham ni? Okey, saya pergi lagi sikit. Ada ulama dia pecah pula kategori yang ketiga. Sebenarnya yang nombor 3 ni lebih kurang nombor 1. Tapi dia nak pecahkan juga. Nak asingkan bagi kita faham lagi. Dia kata kita pecahlah satu lagi. Kita pecahlah satu lagi. Dia kata apa? Mad asli yang jumpa syiddah. Bukan jumpa makcik syiddah. Jumpa syiddah. Ataupun huruf musyaddad. Harfun musyaddadun kalau bil Arabiyah. Bila kata yang namanya huruf sabdu, dia kata kita pecah. Ada yang jumpa mad lazim, mad asli jumpa huruf yang bersabdu. Contoh, tak payah jauh-jauh. Ini bahasa surah apa tu? Surah Fatihah. Ni. Dia mad asli jumpa huruf yang bertanda sabdu. Maka nanti dia namalah dengan nama baru. Nama dia mad lazim kalimi sebab dia kalimah
Musaqqal, kerana dia berat, kerana dia tanda sabdu. Datanglah nama baru. Nama ni kalau zaman Rasulullah ada tak disebut nama musaqqal lazim? Jawapannya tak ada. Tapi bacaannya ada tak? Ada. Cara baca 6 harakatnya ada tak? Ada. Cara sahabat Nabi semua baca betul? Sahabat Nabi semua hebat-hebat baca Quran. Tapi ulama' kemudian buat istilah. Kita nak faham, jumpa sabdu, kita bagi nama mad yang mesti baca panjang, lazim, kalimi kerana dia bentuk kalimah, musaqqal, berat sebab selepas ni jumpa huruf yang bertanda sabdu. Jadi mad asli jumpa sabdu, mad asli jumpa mati, mad asli jumpa hamzah. Ini semua jadi sebab timbulnya mad far'i, cabang-cabang dia. Okey, kadang-kadang bentuknya bentuk huruf lah. Macam untuk alif lam mim. Alif lam. Sebab dia akan jadi sabdu masuk pada perkataan mim, maka kita panggil mad lazim harfi musaqqal. Okey, yang penting kita boleh mudah-mudahan ke dah pernah tahu dah ni. Mungkin kita, ada sebahagian kita mungkin dah pernah tahu, dan sebahagian kita yang lain mungkin pertama kali. Siapa yang dah tahu, alhamdulillah. Siapa yang pertama kali, mudah-mudahan jadi asbab kita menambah ilmu pengetahuan. Nanti bila cerita mad jaiz munfasil, nak cari dalam. Sebab apa? Nanti kita nak uji ataupun kita buat latihan lah, bukan uji lah. Saya tak boleh nak uji. Saya cuma kita sama-sama latih. Cari mad wajib muttasil. Oh, tak. Mad asli jumpa hamzah. Kalau mad lazim, mad asli jumpa apa? Cari mad asli jumpa mati. Mana mad asli dia? Mana mati dia? Kalau jelas nampak, barulah kita boleh bercakap. Ini mad asli. Apa hujah awak ni mad asli? Hujah saya ialah kerana ada alif, mad. Atasnya kosong, sebelumnya baris atas. Dan hurufnya selain huruf hamzah. Maka saya panggil dia mad asli. Maknanya kita bukan sekadar faham dan boleh memahamkan orang. Manalah tahu, hari ni saya tengok yang online lebih kurang 440 orang. Manalah tahu kalau dalam 440 orang, asbab bersama kita pada 29 hari ni, manalah tahu ada kebolehan mengajar anak cucu dekat rumah tu. Akan datang, mana tahu dia jadi sebab dia boleh memahamkan. Alhamdulillah. Tapi saya malam ni saya tak risau. Saya risau bila? Saya risau hari Rabu malam. Saya ada risau sikit Rabu malam. Kenapa Rabu malam? Sebab Rabu 10 hari bulan, dia dah jadi PKPP. PKPP ni semua orang balik kampung. Takut malam tu nanti semua orang tengah mengadap cucu. Tak apalah, ngadaplah cucu tu petang. Tapi ajak cucu tengok sama-sama pukul 9 malam supaya dia dengar sekejap saja, 9 sampai 9.40 malam. Okey, baik. Itu cerita dia. Mudah-mudahan kita mudah faham lagi pembacaan kita. Baik. Selesai dalam bab tajwid. Sekarang kita akan pergi kepada sedikit penghayatan kita, tadabbur kita dalam sebahagian ayat Quran. Cuba tengok. Saya ingatkan hari Rabu ni, takut orang lupa hari Rabu. Dia ingat hari Rabu tu tak ada. Baik. Okey, tengok di sini. Tengok pada ayat yang ke-8. Qala, Nabi Zakaria berkata, ayat 8. Qala, Rabbi anna yakunu li ghulam. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan dapat seorang anak? Wa kanat imraati aqira. Sedangkan isteri aku berada dalam keadaan aqir. Aqir tu maknanya ialah berada dalam keadaan tidak boleh mengandung, ataupun dalam bahasa yang agak berat sikit kita nak sebut, nama dia mandul. Isteri aku mandul, ya Allah. Wa qad balagtu minal kibari itiyah. Sedangkan aku sudah mencapai umur yang sangat tua. Jadi bayangkan Nabi Zakaria antara Nabi yang diuji oleh Allah, tidak mendapat zuriat ketika hujung umurnya. Dan dia sepanjang hidup selalu minta kepada Allah supaya Allah kurniakan kepada baginda zuriat keturunan. Sebab dalam ayat Quran ada penerangan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya, Allah akan jadikan dengan kehendak Allah. Ada orang Allah jadikan anaknya lelaki dan Allah jadikan dia lelaki. Ada orang yang Allah jadikan dia perempuan dan Allah kurniakan anak perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah beri siapa yang Allah nak beri lelaki, Allah beri kepada siapa Allah nak beri perempuan. Dan ada yang Allah jadikan boleh mengandung, ada anak, dan ada yang memang Allah berkehendak supaya dia tu memang tidak ada anak. Semuanya kehendak Allah. Jadi kita pula, kalau yang memiliki anak,
kita kena fikir, ini adalah anugerah Allah, amanah Allah menjadi asbab. Sekiranya anak tu anak soleh, kita meninggal dunia, insya-Allah dia tu jadi amalan yang berterusan untuk kita, jariah yang berpanjangan. Tapi itu kalau kita ada anak, sangka baik kita kepada Allah. Tapi kalau kita tidak memiliki anak pula, macam mana pula? Tetap bersangka baik dengan Allah. Sebab tidak semua orang yang memiliki anak, anak tu memudahkan dia asbab masuk syurga. Ada orang, Allah uji, dia tu memiliki anak, tapi anak tu menjadi sebab dia payah untuk masuk syurga. Jadi beban daripada dia. Maka mungkin bagi kita, Allah pilih yang paling baik ialah kita tidak memiliki anak. Kehendak siapa? Jawapan dia kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berikan kita tu terbaik. Bagi kita yang tak memiliki anak, mungkin Allah nak memudahkan urusan hisab kita berkaitan anak untuk kita senang terus masuk ke dalam syurga. Dan dalam syurga kita boleh minta apa yang kita nak minta. Termasuk namanya makanan, anak dan sebagainya. Minta. Tapi bagi yang memiliki anak pula, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya kita ada kenal orang yang ingin juga memiliki anak, tidak berputus asa, dia meminta kepada Allah bukan semata-mata ingin endingnya ada anak, tetapi dia meminta-minta kepada Allah sebab dia nak jadi orang yang sentiasa bergantung harap kepada Allah sampai mati. Walaupun pergantung harapan dia kepada Allah adalah dalam bab urusan nak dapat anak, maka boleh juga dia ambil sebahagian daripada ayat Quran, doa Nabi Zakaria. Dekat mana doa Nabi Zakaria? Cuba lihat muka surat 329. 329. Buka sekarang cepat. Kita masa mencemburui kita ada lagi 2 minit saja lagi. Baik, 329. Pantas. 329. Surah Al-Anbiya. Segera. Surah Al-Anbiya 329. Kisah yang sama, tapi pada surah yang berbeza. Iaitu kisah Nabi Zakaria minta kepada Allah, merintih lama dia minta kepada Allah supaya dia dikurniakan zuriat. Tapi dia tak pernah putus asa sebab yang pertama dia Nabi Allah. Yang kedua, Allah beri tak beri dia tahu itu kehendak Allah. Kerja hamba meminta merintih. Tidak ada cerita putus asa terhadap kurniaan Allah. Tidak ada cerita tentang putus asa rahmat Allah. Kerja kita minta. Lebih elok kita ni meninggal dunia dalam keadaan sentiasa bergantung harap meminta kepada Allah, berbanding kalau kita rasa putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Baik, kita tengok muka surat 329 dah jumpa. Tengok ayat 89 di bawah. Wa Zakaria, dan Nabi Zakaria, idnada rabbahu, ketika mana dia bermunajat, memohon kepada Tuhannya, berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadharni farda, jangan engkau tinggalkan aku, biarkan aku dalam keadaan hidup seorang diri. Hidup seorang diri ni maknanya bukan hidup seorang-seorang, dia ada isteri. Hidup seorang diri ni maknanya hidup kesorangan tanpa zuriat. Masa tu belum ada zuriat lagi. Wa anta khairul warithin, tetapi sedangkan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Sekarang ni, tengok dia minta kepada Allah, tapi puji Allah. Ini memang keindahan akhlak para Nabi. Dia minta sesuatu, tapi dia tahu, kalau dia tak dapat, pujian semua bagi Allah. Ya Allah, aku minta zuriat, sebab aku ni seorang, jangan biarkan aku seorang. Tetapi, wa anta khairul warithin, tetapi engkau ya Allah, sebaik-baik yang mewarisi, bukan anak aku yang bakal lahir ke, bakal dapat ke, bakal tak dapat. Bukan anak aku sebaik-baik yang mewarisi. Yang mewarisi dakwah, yang meneruskan nanti agama ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Puji. Dia tahu kesusahan dia, hujungnya tetap memuji Allah. Tengok ayat yang sama. Ayat yang sama. Ni tapi macam terkeluar tajuk tapi masih dalam cerita. Tengok Nabi Ayub, atas. Tadi ayat berapa tadi? Ayat 89 kan? Cuba tengok ayat 83, muka surat 329. Tengok atas ni. Wa Ayyuba, dan Nabi Ayub, idnada rabbahu, ketika mana dia berdoa meminta kepada Tuhannya. Apa dia kata? Ya Allah, anni massaniyad-durru, wahai Tuhanku, aku ditimpa dengan penyakit. Sakit Nabi Ayub ni berat. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau maha pengasih daripada semua yang mengasihi. Yang paling maha pengasih Allah lah yang maha pengasih. Jadi maknanya dia dalam keadaan sakit, dia tahu dia sakit. Ya Allah, aku ni sakit, tapi engkau, dia puji Allah, tapi engkau maha penyayang. Ya Allah, aku ni jangan tinggalkan aku seorang tanpa zuriat, tetapi sebaik-baik yang mewarisi engkau.
Bukan ada anak, kita fikir anak kita lah sebaik-baik yang mewarisi tugas kita, mewarisi dakwah kita, mewarisi harta kita. Tak. Sebenarnya semuanya milik Allah. Anak kita dengan harta-harta kita semua sekali milik Allah. Jadi Allah ya sebaik-baik yang mewarisi, bukan anak kita. Tapi ujung tu pujian, tapi tetap merintih meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada kawan-kawan, rakan-rakan yang mungkin belum dikurniakan zuriat oleh Allah, boleh juga dia baca Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Minta kepada Allah, tetapi memuji hanya Allah yang boleh mengurniakan, memberikan, dan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rakan-rakan yang berada di dalam talian yang dikasihi oleh Allah, itulah perkara yang dapat kita laksanakan, dan sebahagian orang dia melaksanakan baca doa ini, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah, dapat zuriat. Sangka baik, Allah nak kita panjang habis umur kita dengan memperhambakan diri dengan kualiti kehambaan, kesyukuran yang tinggi kepada Allah. Tapi kalau sampai kita meninggal, kita tak dapat juga zuriat, itu tandanya ialah Allah nak beri kebaikan yang berbeza dengan apa yang dikehendaki oleh kita. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Tidaklah kamu menghendaki sesuatu melainkan yang berlaku hanya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdamailah dengan takdir Allah, nescaya hati kita akan damai. Berdamailah kita dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah, nescaya hati kita akan damai, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dapat kita kongsikan. Mohon maaf terambil 3 minit lebih sikit. Biasanya kita target 9.45 kita akan selesai. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak. Hari ini surah Maryam ayat 1 sampai ayat 11. Hari ini kita belajar tentang tajwid sikit, tentang mad far'i. Macam mana terjadinya nama-nama mad yang muncul setelah adanya mad asli. Dan kemudian kita pelajari sikit tentang tadabbur, iaitu berkaitan dengan doa para nabi dan nabi, macam mana mereka ni sabar dikurniakan zuriat, dan potongan doa yang kita ambil daripada surah Anbiya. Jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Mudah-mudahan manfaat dan juga kebaikan. InsyaAllah besok kita jumpa, dan usahakan hari Rabu buat jadual. Hari Rabu banyak anak cucu balik ke kampung. Wallahualam, bila cucu balik ke kampung, suasana agak meriah. Tak apalah, buka aja online tu dekat depan kat ruang tamu. Mudah-mudahan kalau boleh pasang kat TV, pasang kat TV. Kalau boleh pasang kat komputer, pasang kat komputer. Bagi peluang anak-anak kita, cucu kita mendengar. Jangan hanya habis masa dengan seronok dan berbual kosong saja, tetapi jalinkan silaturahim tu dengan perkara bermanfaat. Salah satunya majlis ilmu. InsyaAllah kita akan rasakan kehidupan ini sangat bermakna apabila kita yang memaknakan kehidupan kita ini dengan sesuatu yang bermakna untuk hari akhirat. Kehidupan kita ini akan terasa bermakna, dan kita rasa kehidupan kita seolah-olah bermula apabila kita mula mengisi kehidupan kita dengan matlamat akhirat. Orang kalau dia tidak mengisi kehidupan di dunia ini dengan matlamat akhirat dalam setiap perbuatan dia, maka pasti, confirm dia akan merasakan bahawa dunia ini adalah satu kekosongan yang tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dia akan rasa kehidupan dia seolah-olah macam mula hidup, seolah-olah macam dia mula hidup, apabila dia mula mengisi setiap perbuatan yang dilaksanakan di alam dunia ini dengan ditanamkan sekaligus, disepadukan dengan matlamat akhirat, insya-Allah kita akan merasakan dengan perasaan yang berbeza, dengan feel yang berbeza, dengan matlamat dan juga harapan yang berbeza. Jazakumullahu khairan katsira. Apa yang baik itu datang dari Allah, kekurangan kelemahan juga dari Allah atas kelemahan diri saya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خيرا كثيرا.